Dan seterusnya, penonton, tahukah anda esok 3 Disember 2023 merupakan sambutan Hari OKU sedunia. Dah pastinya sambutan ini cukup signifikan untuk kita memberikan kesedaran kepada seluruh masyarakat, bukan sahaja masyarakat di Malaysia, malah masyarakat dunia berkenaan dengan sumbangan dan juga pengiktirafan kepada golongan OKU kepada negara dan juga global. Hari ini kita berbicara berkenaan membangun OKU Madani. Satu topik yang sangat menarik. Kita bawakan tetamu pada hari ini iaitu Datin Dr. Rosbizah Abdul Aziz, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya. Assalamualaikum Datin. Salam. Okey Datin, mungkin untuk permulaannya bila kita berbicara berkenaan sambutan Hari OKU sedunia ni, pastinya kita ingin memberikan juga pemahaman kepada masyarakat takrifan berkenaan OKU ini Datin. Jadi mungkin kita boleh perjelaskan. Okey, untuk kita kata sebab saya nak menjelaskan bahawa kebanyakan orang cakap orang kelainan upaya. Yeah. Tapi sebenarnya kalau ikut akta atau orang kurang upaya 2008 dia kita kata orang kurang upaya. Okey, itu adalah orang upaya, bukannya orang kelainan upaya. And then kalau kita kata dari definisinya, OKU itu adalah mereka yang ada kekangan dalam nak buat keupayaan biasanya dalam jangka masa panjang. Jadi yang itu yang kita katakan dia ada mungkin fizikal dia, mungkin dari segi penglihatan dan lain-lain lagi lah. Itulah dari segi kesalahfahaman, mungkin salah tanggap daripada masyarakat. Kita menganggap bahawa OKU ini adalah semata-mata orang yang mempunyai kekurangan ataupun kecacatan dari segi fizikal semata-mata. Ialah ada orang yang mungkin dilihat sebagai nampak normal dari segi zahir, dari segi luarannya, tetapi juga memegang kad OKU. Itu juga kita perlu jelaskan. Okey, orang itu selalunya adalah mereka-mereka yang menghadapi masalah mental. Okey, nampak normal tapi mereka sebenarnya ada masalah dari segi intelektual dia. Dan kita juga ada juga masalah yang kita nampak normal tapi dia agak pembelajaran dia lemah sikit, lambat sikit dan sebagainya lah. Okey, harap kita semua jelas berkenaan takrifan OKU tersebut dan pastinya Datin, kita melihat esok hari 3 Disember merupakan sambutan Hari OKU sedunia dan juga akan disambut di peringkat kebangsaan. Mungkin kita juga boleh kongsikan apa signifikan sambutan untuk kali ini dan dari segi sejarahnya juga bagaimana kita melihat perkembangan sambutan ini memberi impak kepada golongan OKU. Sebenarnya kita nak mengiktiraf OKU sebab kalau kita kata orang ingat OKU itu tak mampu nak buat apa-apa, tapi sebenarnya mereka ada keupayaan mereka. Cuma kita sebagai masyarakat yang prihatin, kita kena pastikan yang kita bagi mereka peluang untuk berada bersama dengan kita. Okay, mungkin dari segi kita punya accessibility, dari segi dia, dari bidang pendidikan dan pekerjaan dia pun kita kena tengok apa yang sesuai dengan mereka ini. Jadi tak adalah kita letakkan mereka dalam keadaan yang tidak selesa. Jadi mereka, kita kena tahu bahawa mereka perlukan sesuatu sama-sama untuk dapat berada dengan kita. Jadi maksudnya kena tengok semua tempat lah daripada masyarakat, menerima stigma masyarakat itu macam mana. Jadi kita tak boleh ada stigma terhadap mereka. Kita kena bagi peluang untuk mereka buat, dan kita kena tahulah kalau kita nak bagi dia peluang tu pun kita kena tengok apa tempat yang sesuai, apa pekerjaan yang sesuai dengan mereka, dari segi pendidikan pun begitu, dan tak payah nak disuruh. Sebab sekarang ni kita nak galakkan lebih ramai OKU ni mendaftar. Kalau kita tengok statistik sampai 31 Oktober 2023, OKU yang berdaftar ada 681,074 orang. 1.8% daripada penduduk. Jadi kan macam jarak dia masih lagi kurang lah kalau kita tengok WHO kata 15%. Seperti yang Datin war-warkan tadi, kita nak menggalakkan kepada OKU di luar sana untuk mendaftar JKM sendiri. Jadi sekarang ini Datin, kita nak kongsikan kepada anda semua bagaimana dari segi pendaftaran untuk memudahkan anda semua khususnya bagi golongan OKU mendaftar di bawah JKM. Jom kita saksikan terlebih dahulu. Kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan,
keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Okey, itu kaedah pendaftaran yang sangat memudahkan sebenarnya, boleh dilaksanakan secara dalam talian. Yalah, Datin, saya juga ingin menyentuh berkenaan keistimewaan yang diterima oleh OKU AKU berdaftar ini. Namun, yalah, dari segi kerisauannya masih wujud lagi dalam kalangan OKU ini yang tidak mahu mendaftar sebab takut ataupun malu dengan stigma masyarakat, Datin. Ya, sebab tu kita galak, kita kata kita nak banyakkan advokasi. Maksudnya semua masyarakat kena terima, daripada kecil kita kena ajar anak untuk menyantuni OKU ni. Sebab tu bila dah anak-anak semua boleh menerima dia, jadi anak bila dah dewasa, dah besar nanti masyarakat juga boleh menerima OKU dengan seadanya. Sebab tu kalau nak kata untuk nak nak minta OKU ni berdaftar, so semua orang kena terlibat. Maksudnya ketua-ketua kampung, jiran-jiran tetangga, mungkin dia boleh menasihatkan, dan ketua-ketua kampung boleh buat aktiviti, boleh panggil pun kami ni turun untuk nak buat aktiviti dengan diorang untuk pendaftaran tersebut. Tak ada masalah pun. Kan? Jadi sebab tu kita war-warkan kalau boleh kita nak mendaftar lebih ramai lagi lah. InsyaAllah dengan program-program yang dilaksanakan pastinya akan meningkatkan lagi kesedaran bukan sahaja dalam kalangan OKU tapi juga untuk masyarakat secara keseluruhannya. Ya Datin, bila kita menyentuh berkenaan OKU ini, ialah kita sebagai masyarakat kita perlu memberi dan juga menghormati hak-hak mereka. Kita sedia maklum di kawasan awam mereka mempunyai parking kenderaan secara sendiri. Itu hak yang ditetapkan, termasuk juga di dalam kenderaan awam. Jadi bagaimana kita melihat situasi sekarang ni, kadang-kadang kan Datin, ada orang menyalahgunakan parking-parking OKU ini dan juga mengambil hak OKU di dalam kemudahan awam dan sebagainya. Bagaimana untuk kita memperbetulkan keadaan ini supaya tidak terus berlaku, Datin? Itu yang kita kata semua orang terlibat. Maksudnya kalau bila you ada kesedaran, you tak akan buat benda tu. Dan bila masyarakat faham dan ada penguatkuasaan. Saya memang berharap sangat penguatkuasaan. Maksudnya kalau you parking kat situ, kalau denda RM2,000 tu memang you kena denda RM2,000 dan diwar-warkan orang yang kena denda tu. Jadi at least dia tahu. Dia tak ada dah nak pergi letak kereta ke, nak ambil. Lepas tu kadang-kadang bila kita nampak itu dekat dalam pengangkutan awam lah katakan, dia nampak dia tak boleh kata tak cacat penglihatan, dia bagilah dia duduk. Jadi sekarang ni masyarakat kena ajar dari kecil. So saya kata dari kecil dan sampailah kepada dewasanya kita kena sentil menyantuni, dan advokasi itu perlu sentiasa kita war-warkan, sentiasa diwar-warkan. Advokasi secara berterusan ini sangat penting, Datin, untuk kita melentur buluh biarlah daripada kecil lagi. Untuk kita memberi hak dan juga menghormati golongan OKU ini untuk kita menyantuni mereka sebaiknya. Okey, Datin, kita nak menyentuh kembali berkenaan dengan sambutan Hari OKU Kebangsaan yang akan dilaksanakan esok di Kuching, Sarawak, Datin. Betul, di Kuching, Sarawak. Difahamkan ada 3 lokasi, Datin? Betul. Pagi ni dia dah bermula di Padang Merdeka. Dia ada outdoor punya aktiviti lah, ada fun games, fun walk, ada fun games. Lepas tu dia ada dalam fun games tu ada aktiviti permainan tradisional dan sebagainya. Kemudian di waterfront dia ada pula indoor. Indoor tu dia ada pameran, dia ada perniagaan, maksudnya jualan-jualan daripada pusat pemulihan dalam komuniti, di mana semua hasil-hasil kerja warga OKU ni dijual dekat situ. Okey, lepas tu kemuncaknya pada malam nantilah, malam 3 bulan tu kita akan ada di Hotel Riverside Majestic. Dia akan ada perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Nazir Shukri, kita punya Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okey, itu antara pengisian-pengisian menariklah yang menanti orang Kuching, Sarawak untuk sambutan Hari OKU Sedunia peringkat kebangsaan esok hari. Dari segi tema pula bagaimana, Datin, signifikannya untuk situasi sekarang ini? Membangun OKU Madani, sebab kita nak kalau boleh, kita dah tahulah sekarang dari segi pendidikan dah banyak universiti yang ambil, and then kita nak kalau boleh mereka ni terus menyumbang kepada
produktiviti negara kan. Jadi kalau bila kita sama-sama menyokong, kita sediakan accessibility yang bagus, kita sediakan dia punya pengangkutan, kita sediakan pendidikan dan sebagainya, kita harap nanti OKU ni akan menjadi sebahagian daripada penyumbang yang besar lah dekat dalam negara. Oh, jadi Datin, kita lihat saban tahun untuk sambutan Hari OKU peringkat kebangsaan akan ada anugerah yang akan disampaikan. Esok hari adakah kita akan melihat pemberian penganugerahan? Ada 7 anugerah yang telah disediakan. Okey, kita bagi kepada satu tu anugerah khas OKU di mana dia akan mendapat wang tunai sebanyak RM5,000, trofi dengan sijil lah. Okey, kemudian kita ada anugerah khas ibu bapa misali. Maksudnya yang ini diberi kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak menjaga anak-anak OKU yang dijaganya ramai. Ini lebih daripada seorang. Dan beliau juga akan mendapat RM5,000 trofi dan sijil. Kemudian kita ada anugerah 5 anugerah kepada majikan prihatin. Sebenarnya mereka yang mengambil OKU bekerja, dia akan dapat sijil dan trofi lah. Kemudian kita ada anugerah Pertubuhan Sukarela Kebajikan Cemerlang. Maksudnya dia memang menguruskan OKU itu akan mendapat RM2,000 wang tunai dengan sijil dan trofi. Lepas tu kita ada anugerah khas Job Coach. Yang Job Coach ni adalah mereka yang membuat motivasi dalam pandangan kerjaya kepada budak-budak orang OKU yang bekerja. Itu pun akan mendapat RM2,000 dengan trofi dan sijil. Kemudian kita ada lagi Pusat Jagaan OKU, anugerah khas Pusat Jagaan OKU. Yang ini pun dapat juga RM2,000 dengan sijil lah. Dan yang paling ni adalah anugerah khas OKU Madani. Yang ini adalah pekerja OKU yang kerja lama dekat satu-satu tempat tu. Kita akan bagi. Okey, jadi semua penyampaian anugerah ini akan dilaksanakan semasa majlis. Ya, majlis malam telah. Okey. Dan mereka semua turun. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Sudah pastinya Datin, dalam ruang masa yang ada ni mungkin kita boleh war-warkan sekali lagi kepada masyarakat khususnya yang berada di Kuching dan juga seluruh masyarakat Malaysia untuk kita meningkatkan kesedaran kita berkenaan dengan kepentingan hak kita dan juga pengiktirafan kepada golongan OKU. Okey, memang saya berharap sangat. Yang penting sekali saya nak mintalah semua ibu bapa tak payah nak tak nak simpan anak dekat rumah. Kalau anak tu OKU, tak apa, keluarkan. Dan mungkin tahu kita boleh bantu. Dan sebenarnya anak-anak OKU dia ada banyak kategori. Jadi dah ada contoh yang mana yang autisma yang boleh jadi engineer, yang boleh jadi kapal terbang dan sebagainya kan. Jadi tak, kenapa kita nak suruh maksudnya keluarkanlah. Mungkin ada bila kita kata kalau yang tu pun kita boleh bantu dari segi dia boleh mengurus diri pun dah cukup baik. Alhamdulillah, insya-Allah dengan program ataupun advokasi berterusan daripada JKM sendiri pastinya akan meningkatkan lebih banyak lagi kesedaran kita berkenaan dengan golongan OKU ini. Jadi sekarang ini saya ingin ucapkan terima kasih kepada Datin Dr. Rosbiza Abdul Aziz, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya. Selamat maju jaya untuk program yang akan dilaksanakan esok, Datin. InsyaAllah. Kita pun terima kasih juga untuk jemput. Alhamdulillah. Okey.